Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Halaman 15. Bahasa Arab nota halaman 15. Kita rujuk kembali apa yang telah kita belajar. Apa yang kita belajar ialah sifat ataupun sifat dan mausuf. Sifatun wa mausuf. Benda ini berlaku dalam satu-satu ungkapan. Satu ungkapan, misalnya lughah Arabiyah, bahasa Arab, di mana lughah itu ialah sifat Arabiyah. Kita balik saya tu, sebab bila kita copy dalam tu dia tukar-tukar tu. Sebab bila kita copy tu, kita tukar Arabic tu dia balik. Tukar ni dah. Lagu tu. Baik. Sifat dalam bahasa Melayu pun sifat. Mausuf mana objek yang disifatkan. Saya ulang sekali lagi dah. Sifat ialah sifat. Mausuf ialah objek yang disifatkan. Muka surat 15 lah. Nota baru. Ada siapa yang tak dapat nota baru? Patutlah. Tak dapat nota baru. Kita cik tangan tu holder dia. Tak atas meja tu dah. Tak atas meja tu. Siapa tak ada nota lagi tu dah. Bagi nota dulu dah. Jadi bila dapat nota tu, buka halaman 15. Saya ulang sekali lagi dah. Kita bincang pada pelajaran lepas antara sifat dan mausuf. Buka surat 15 dah. Sifat ialah dalam bahasa Melayu pun sifat. Mausuf ialah objek yang disifatkan. Ada depan. Ini nota ada depan, kalau tak ada lagi dah. Nota dia muka surat 13. Tak ada sesat. Nanti ada bagi nota tu dah. Saya diingatkan. Sambungan dia muka surat 13 dah. Siapa dia ada sekat muka surat 12 tu, maknanya dia tak ada nota baru lah. Nota baru bermula 13. Ni, nota baru ni. 13. Nota baru kan muka surat 13. Ada siapa tak ada nota lagi ni? Muka surat 13. Ada belakang dah? Ada dah? Ada? Tak ada, ambil depan ni. Ni ambil depan ni. Baik, kalau sekiranya saya kena baca sekali lagi lah, semula lah dah. Tengok nota dulu. Walaupun tidak baca, saya tidak akan tunjuk sini dah. Muka surat 13 semula tu dah. Ini baru pelajaran yang pertama. Secara ringkas lah, sebab kita dah bicara dah minggu lepas. Saya baca sekali lalu sebab ramah tak ada gitu. Ad-darsul awal, pelajaran pertama, fil matar, di lapangan terbang.
Dalam gambar tu ada gambar lapangan terbang Matarul Qahirah. Maknanya matar ialah lapangan terbang, Matarul Qahirah lapangan terbang Qahirah ataupun airport Qahirah. Itu mudah ya dah. Pelajaran ini dimulakan dengan ucapan Encik Hasan Murad yang sedang menunggu kawannya Encik Ali Al-Halabi di lapangan terbang Qahirah. Encik Ali adalah warga Syria datang menziarahi Qahirah bersama isterinya Puan Fauziah Al-Halabi dan anak perempuannya Cik Nabilah Al-Halabi. Jadi dalam dialog ini ialah Encik Hasan Murad menceritakan tentang lawatan kawannya ke Qahirah. Saya baca sepitah lalu dah. Jadi Hasan kata, ana Hasan Murad, saya Hasan Murad. Ini dah kita belajar ada susunan ayat macam ni kan. Ana mudarris lughat Arabiyah, saya guru bahasa Arab. Ana minal Qahirah, saya daripada Qahirah. Al-Qahirah fi Misr, Qahirah terletak di Mesir. Ana Misri wa baiti fil Qahirah. Saya orang Mesir dan rumah saya di Qahirah. Al-an ana fi mataril Qahirah. Saya sekarang al-an tu sekarang, ana saya fi di mataril Qahirah, lapangan terbang Qahirah. Lebih mudahnya saya terjemuh sebutir-sebutir sini dah. Lepas tengok terjemuh sebelah kiri. Huwa, ia gapa dia tu? Matar tadi. Matar kabir, lapangan ataupun airport yang besar. Kabir maknanya besar kan. Sayyarati, kereta saya, kharijal matar, di luar airport. Ana, saya, fi, di salatil intizar, di ruang menunggu. Solah itu ruang. Ana, saya, fi intizar, pada menunggu, sodiki, kawan saya, wa usratih, dan keluarganya. Sodiki, kawan saya, ismuhu, namanya, As-Sayyid Encik Alil Halabi. Alil Halabi. Muka surat sebelah dah, 14 pula. Huwa min Dimashq, dia daripada Damsyik. Dimashq asimat Suria, Damsyik ibu negeri Suria. Sadiqi Suri, kawan saya orang Syria. Huwa rajul a'mal, dia ahli perniagaan. Sadiqi, kawan saya, al-an, sekarang, ma'a, bersama, dhabitil jawazat, pegawai immigration. Ini satu perkataan, apa ni, di satu ungkapan tu, dhabitil jawazat, pegawai immigration. Wa ba'da hadha, dan selepas ini, ma'a, bersama, mufattishil jumruk, pegawai custom. Mufattishil jumruk, pegawai custom. Dhabitul jawazat, pegawai immigration. Jadi perkataan-perkataan yang kita lalui di situ ialah ad-darsu, tu pelajaran. Al-awwal, pertama, fi, pada ataupun dalam. Al-matar, lapangan terbang ataupun airport. Lughat ataupun lughah, bahasa Arabiyah, Arab. Al-Qahirah, Qahirah. Baiti, rumah saya. Al-an, sekarang. Kabir, besar. Sayyarati, kereta saya. Kharija, di luar. Salah, ruang. Al-intizar, menunggu. Sadiqi, kawan saya. Dan usratih, keluarganya. Dimashq, Damsyik. Asimah, ibu negeri ataupun capital. Ma'a, bersama. Dhabitil jawazat, pegawai immigration. Ba'da, selepas. Mufattishil jumruk, pegawai custom. Rajul amal kita dah ada dalam
Dulu dalam pelajaran mukaddimah kita sebut dah dulu, perkenalkan diri kan. Baik, saya bacalah sepitah lalu sebelum sapa. Sebab ni kita dah bicara dah minggu lepas untuk orang yang tak mari kan. Huraian Lughat Arabiyah bermakna bahasa Arab. Sekali lagi perlu diperhatikan kepada aspek jantina iaitu muannas, muzakkar dan muannas. Oleh kerana kalimah lughat bahasa ialah sejenis adalah jenis muannas, ada ta marbutah yang kita belajar dulu kan. Maka kalimah yang diregukan dengannya juga mesti muannas. Keserasian jantina antara kalimah-kalimah yang berkaitan adalah wajib. Ini bermakna jika kalimah itu muzakkar, ia juga mesti diregukan dengan kalimah muzakkar. Perhatikan bagaimana penggunaannya dalam contoh-contoh berikut. Bila kita nak sebut bahasa Arab, mesti disebut lughat Arabiyah, dan salah jika disebut lughat Arabi. Di mana salahnya? Kerana yang kedua itu lughat ada ta marbutah, Arabi tidak ada. Kena dua-dua ada. Kalau tak ada, dua-dua tak ada. Cuba tengok contoh kedua, tulisan Arab dia panggil khat Arabi. Jadi salah kalau kita sebut khat Arabiyah. Boleh nampak tak kesalahan di mana? Jadi apa yang perlu ialah mesti ada sama-sama ta marbutah. Baik, setiap kalimah yang berkaitan antara satu sama lain dalam sesuatu ungkapan mestilah diserasikan seperti contoh-contoh di atas. Untuk lebih memahami aspek keserasian ini, marilah kita kenali istilah-istilah yang berkaitan. Jadi tak boleh tidak, kita kena tahu istilah. Perhatikan contoh ungkapan pertama ialah lughat Arabiyah. Hubungan antara kalimah Arabiyah dengan lughat ini ialah di mana Arabiyah adalah merupakan sifat kepada lughah. Dengan kata lain ialah bahasa itu bersifat Arab. Boleh faham tak? Jadi dari segi istilah, ini kita nak kenal satu istilahnya. Kalimah Arabiyah dikatakan sifat. Sifat, manakala kalimah lughat dikatakan mausuf. Apa makna mausuf? Objek yang disifatkan. Bagi ungkapan khat Arabi pula, kalimah Arabi adalah sifat dan kalimah khat menjadi mausuf. Sebelum kita pergi pada sini, cuba faham betul-betul sifat dan mausuf. Misalnya kalau kita kata rumah, kalau dalam bahasa Melayu biasanya sifat ini diterjemuh dengan yang. Rumah yang besar. Maknanya yang besar itu sifat kepada rumah. Boleh nampak tak? Saya sebut kod Melayu dulu. Jalan yang panjang. Perjalanan yang jauh. Jadi yang itu ialah sifat kepada objek itu. Lelaki yang cantik. Jadi yang cantik itu sifat kepada laki-laki. Cuba kemukakan contoh kod Melayu. Gap dia. Lelaki yang penakut. Yang penakut itu sifat bagi laki-laki. Wanita yang berani. Yang berani itu sifat. Betul tak? Apa dia? Iyalah. Bahasa yang bersifat Arab. Maksud dia gitu. Baik. Jadi, ini sebab tu saya sebut tadi kebiasaannya. Baik. Kalau kita pergi dalam bahasa Arab, kita kata rumah yang besar. Bait kabir. Rumah yang besar. Jalan yang panjang. Tariq tawil. Perjalanan yang jauh. Safar ba'id. Baik. Jadi, apa yang perlu kita perhatikan di sini, sifat dengan benda yang disifat, atau dalam bahasa Arab dia panggil mausuf. Sifat tu mudah ingat. Bahasa Arab panggil sifat, kita pun sifat. Mausuf ni lah objek yang disifat. Kalau lelaki yang berani,
Yang berani itu sifat, lelaki itu mausuf. Dia panggil. Tak? Baik, apa dia kata kunci kita di sini? Antara sifat dengan mausuf mesti sepakat dari segi jantina. Kalau muzakkar sama-sama muzakkar, muannas sama-sama muannas. Misalnya, kalau kita kata al-waladu walad jamil, anak lelaki yang cantik. Tapi kalau anak perempuan, lelaki ialah bint jamilah. Ambil lelaki lah mudah tak? Rajul, lelaki amin. Jamil, lelaki yang cantik. Kalau perempuan, ibra'ah jamilah. Boleh apa tak? Cuba tengok sini. Ni, kembali kepada nota yang saya baru nak tunjuk sini. Lughat Arabiyah, lughat itu mausuf, Arabiyah ialah sifat. Kesepakatan ini boleh dilihat. Khat Arabi, tulisan Arab. Okey. Tengok keserasian dah. Kerana Arabiah ni, kerana lughahnya ada termarbutah, sama-sama muannas. Tapi khat Arabi sama-sama tak ada. Lughat Arabi salah. Berapa salah tu? Sebab khat Arabi juga salah. Di mana salah? Pasal apa salah tadi? Ini ada termarbutah, yang ini tak ada. Yang ini tak ada termarbutah, ada termarbutah. Ingat situ dah? Bait kabir. Betul tak betul dah? Rumah yang besar. Betul. Madrasah sekolah, madrasah kabirah. Tengok nak beza tak? Sama-sama besar. Rumah yang besar, sekolah yang besar. Tapi rumah kabir, madrasah kabirah. Ini sifat dan mausuf. Sayyarah jamil, betul tak betul? Salah. Pasal apa? Ini ada termarbut. Betul tak ada. Kereta itu kereta yang cantik. Kereta yang cantik. Kena betul, kena kata lagu mana? Sayyarah jamilah. Nasib baik tak ada orang nama Jamilah sini. Sayyarah jamilah. Inilah. Dalam penulisan, dalam percakapan, nak tahu betul tak betul dari segi grammar sini. Bila dia sebut sayyarah jamilah, dia salah lagi lah. Sayyarah jamilah. Tapi kalau bait jamil boleh. Rumah yang cantik. Bait jamil. Sayyarah jamilah. Okey. Qalam, pensil. Tawilah, panjang tawilah. Betul tak betul? Salah. Sebab ni ada termarbutah, ni tak ada. Qalam tawil saja. Boleh faham dari rasa tu tak? Sifat dan mausuf. Mana sifat? Ini sifat dia ni. Mausuf, objek yang disifatkan. Mausuf, sifat mausuf. Okey. At-tamrinus tsani. Baru nak buat latihan ni. Siapa dia tak ada kita latihan lagi dah, latihan kedua. Latihan kedua. Ada siapa dia tak ada? Bila. Kita baru buat minggu lepas latihan pertama. Sekarang nak buat latihan kedua. Nombor 2. Latihan kedua nombor 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua. Cuba tulis latihannya buat sekarang. Kita nak bincang selalu ni. Ambil perkataan, ingat dah? Ambil perkataan sebelah kiri, masukkan dalam tempat kosong sebelah kanan. Pilih mana-mana. Faham tak? Soalan nombor 2. Lengkapkan ukapan. Ambil ni. Oh, tak ada lagi, ambil lah.
Banyak. Ambil lagi. Ingat, soalan nombor 1 kita dah buat dah minggu dulu dan kita dah betul dah dalam kelas. Betul tak? Sekarang buat nombor 2. Lengkapkan ungkapan sifat dan mausuh berikut berpandukan kalimah-kalimah yang diberi dan sesuaikan. Ambil kalimah itu sesuaikan dengan dia. Kalimahnya sebelah kiri. Biar orang panggil 1 lawan 1. Cuba pilih. Ha? Saya terjemuh perkataan yang biasa hok jopodoh, saya tak terjemuhlah macam as-sayyarah tu. As-sa'ah. As-sa'ah ni ialah jam ni. Jam tangan dah as-sa'ah ni. Ni mungkin siapa sebabnya kita dah belajar dah dalam dialog dulu ada as-sa'ah ni maknanya jam. Jadi cuba tulis sekarang ni tepat kosong, ambil perkataan sebelah kiri dia dan sesuaikan. Buatlah ni. Nombor 2. Ni buatlah ni nombor 2. Nombor 1 dah buat dah dulu. Berapa dia? Ada dah. Buatlah ni lah nombor 2. Latihan ada dah. Cikgu Sufi ada latihan dah. Ada dah latihan, kau tak ada? Ada dah. Kalau tak ada ambil sini, ambil. Ada latihan. Buat nombor 2 dah. Nombor 1 kita dah buat dah minggu dulu. Belajar jawab sambil-sambil belajar nulis kata biar kau lama korek ingin nulis Arab dia. Mula berasa berat kau nak nulis, bila tu tulis juga-juga tu jadi laju nulis. Ada lebih besar lagi. Tak payah lagi kan ya? Ambil perkataan kiri, masuk 4 kosong sebelah kanan. Pilih 1 lawan 1. Asal betul betul asal kan tiga asal. Mana? Asal betul betul tiga asal. Betul lah asal je dia tak bukan pertama sebenarnya.
As-sa'ah ni jen lah. Kalau dialog dulu kan, sa'ah ni jam je, jam. Jen yang kita pakai dipanggil sa'ah lah. Boleh ke 5 minit lagi dah? 5 minit lagi dah? Sudah tu dia. Baik, sambil-sambil itulah. Tadi kita tahu bahawa sifat dengan mausuf mesti serupa dari segi jantina. Betul tak? Muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Satu lagi, keseriasian juga dari segi nakirah dan makrifah. Belajar dulu tak? Kalau tak ada alif lam, sama-sama tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, kena sama-sama ada alif lam. Perhati sini dah. Saya sebut sini, misalnya kita sebut ni. Ni contoh saya tulis. Bait, mana rumah kan? Dia besar sikit dah. Bait, kabir, rumah besar kan? Misalnya kita kata
Kalau dalam bahasa Inggeris misalnya ini panggil a big house. Kalau kita masukkan alif lam, cuba perhatikan dah, jangan salah ni. Al-bait kena al-kabir. Ingat dah? Tidak boleh satu tak ada alif lam, satunya ada alif lam. Jadi dua dah, keserasian antara sifat dengan mausuh dua perkara. Nombor satu dari segi jantina, muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Yang kedua, keserasian dari segi nakirah dengan makrifah. Nakirah ni makna tak ada alif lam. Makrifah ada alif lam. Kalau nakirah sama-sama nakirah, bait, kabir. Kalau makrifah sama-sama makrifah, al-bait, al-baitul kabir. Yang ni kita baca bait, kabir, al-baitul kabir. Kalau mu'annas pulanya kita kata sayyarah, kereta tadi dah. Sayyarah. Sayyarah, apa dia kita kata kecil lah. Kereta kecil tak? Sarir. Kecil. Betul tak kata kita? Sayyarah sarir, betul tak? Kena kata apa dia? Sarirah. Kalau kita masuk as-sayyarah, ini pun kena masuk a juga. As-sarir. As-sayyaratus saghirah. Kita baca. Jadi perhatilah. Sebut sekali lagi ngelah ni. Keserasian dari segi jantina, muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas. Keserasian yang kedua ialah nakirah sama nakirah, mana tak ada alif lam sama tak ada alif lam, makrifah sama makrifah, alif lam sama alif lam. Jadi salah kalulah ada so tak ada so. Kita faham? Baru kita pergi ke latihan kita ni. Boleh? Ada soalan sini nak faham? Boleh faham belakang Okey, kita pergi kepada latihan kita tadi. Ni. Al-baitu al-kabir. Tengok sepakat dari segi muzakkar sama muzakkar. Alif lam sama ada alif lam. Yang kedua pula ialah dia boleh sebut tu apa dia saghirah. Al-mistarah al-qasirah. Maknanya pembaris yang pendek. As-sayyarah. Nak kena ni. Al-jadidah. Boleh al-jadidah. Al-jadid. Betul ada al-jadid. Kena walaupun ada al-jadid situ kita kena ambil aki ni. Jangan ambil sebarangnya. As-sayyarah al-jadidah. Apa sebut berpandukan kelima yang diberi dan sesuaikan. Ambil beri kita sesuai. Kalau muzakkar, muzakkar, muannah, muannah tu mana sesuai? Sesuai. Dalam kita pun tengok benda salah kan? Apa nak ikut lagi benda salah? Saya pergi balik dah. Asalnya dari yang diberi al-jadid. Tapi al-jadid tak bolehlah sebab as-sayyarah kena tukar kepada al-jadidah. Okey. Lepas tu ni as-sari'. Apa as-sari'? As-safar. Perjalanan yang cepat. As-safarus sari'. Lepas tu asy-syahru, bulan. Apa saya lopak dah tu? Biar tak apa pergi dulu. Asy-syahru asy-syahru al-mubarak, bulan yang berkat. Boleh puasa kan? Asy-syahru dulu. Saya tunggu ke bawah dulu. As-sah tak ada tadi. Al-mubarak. As-sanah al-madi. Tahun lepas. Boleh ke ada as-sanah tahun lepas al-madi? As-sanatul madi. Betul? Kena tukar al-madiyah. Mana? Al-madi tukar kepada al-madiyah. As-sanatul madiyah, tahun yang lepas. Jadi son tadi as-sa'ah. As-sa'ah apa?
Yamaha, dia kata jeng Yamaha ni. Al-Ghaliyah. Tu buat sendiri, saya tinggal ni sebenarnya. Al-Ghaliyah. As-sa'atu al-Ghaliyah. Mudah dia bahasa Arab buat dia kata. Ingatlah sifat dan mausuh. Lama lepas raya tak ingat pula. Jadi saya ulas sekali, keserasian antara sifat dengan mausuh, mu'annah sama mu'annah, muzakkar sama muzakkar. Ada ahli lain sama-sama ada ahli lain, tak ada ahli lain sama-sama tak ada ahli lain. Dah. Situ dia. Baik, kita pergi kepada pelajaran seterusnya. Betul lah tu dah. Halaman ni belah pula ni. Pergi sikit lagi lah. Kita berhenti pukul 10 dah. 10 minit lagi. Seperti yang diterangkan pada pelajaran lalu, sesuatu kalimah jika disambung dengan huruf ya berbaris mati, ia membawa makna kepunyaan saya. Ni mula-mula lagi ni. Perhatikan contoh dalam perbualan di atas. Baiti fil Qahirah. Rumah saya di Qahirah. Mana apa benda yang kita nak tumpukan kepada kalimah baiti tadi. Ini boleh kali dah kita duk bicara benda ni. Pembentukan kalimah ini adalah seperti berikut. Bait, cuba tengok ni. Campur dengan ya baris mati jadi baiti. Rumah, bila sambung dengan ya tidak dia baris mati jadi rumah saya. Jadi kita kiaslah kepada perkataan lain. Bait jadi baiti. Kitab kitabi. Kolam kolami. Zaujah zaujati. Zauj zauji. Isteri saya biar tambah ya yang baris mati. Semua jadi saya belakang. Din agama, dini agama saya. Akidah, akidah kepercayaan. Akidati, akidah saya. Semua boleh masuk belakang. Asalkan tambah dengan ya, baris mati. Okey. Cuma nak sesuai dengan ya baris mati tu, huruf sebelumnya kena bagi bawah lah. Atau kena bagi datah, nak baca tai pula jadi dah. Apa dia lagi? Tanah, tanah, tanah. Tanah ardi, tanah saya. Okey. Baik, persoalan dianya, bagaimana pula jika kalimah baik tu disambung dengan ganti nama lain? Selama ni kita duk belajar hak saya, hak saya, hak saya. Nak kata juga hak dia, hak awak. Dah faham ada hak saya dah. Nak kata pula, nak sambung dengan huwa, dengan hiya. Hak dia, dia laki-laki, hak dia perempuan. Dia tengok jadual ni. Kalau anta ka, contohnya baituka, makna dia rumah awak, rumah huwa. Rumah awak, rumah anta. Jadi mana rumah anta? Kali tanya kod Melayu. Kita nak kata wan kod Melayu tak nak kata. Mana rumah ka? Tak boleh, kena baituka dah lah. Tak boleh nak nama mana rumah ka. Dia tak faham. Kena perkataan Arab baru boleh. Rumah anta tu baituka. Kalaulah anti pula baituki. Nampak tak? Rumah awak. Kalau tanya rumah huwa, rumah dia, mana rumah dia? Hu baituhu. Rumah dia laki-laki. Kalau hiya baituha. Sebab tu doa sembahyang orang mati tu Allahumma fillaha. Laki-laki Allahumma fillahu. Dah. Hu tu untuk dia laki-laki, huwa, ha untuk hiya. Ingatlah, bukan so ingat hari ni, ingat pas bila dah. Sampai bila-bila dah. Hu. Okey. Ni lagu tadi kita belajar sifat dengan maus pula. Ni proses menyandarkan sesuatu kalimah kepada satu kalimah yang lain. Seperti ia menjadi pemilikan seumpama ini dipanggil idhafah. Lain dengan sifat mausuf tadi, idhafah. Tadi misalnya dia kata rumah yang besar. Ini rumah saya. Tak serupa tu. Deretan perkataan rumah yang besar tu sifat ni. Rumah saya. Rumah milik saya. Ini idhafah tu sifat mausuf. Macam mana kita nak faham? Terjemuh kod Melayu pun boleh faham.
Dah. Anak yang rajin. Itu sifat mausuh dah. Misalnya kita kata anak Ismail. Anak cikgu Win. Itu jadi idafah. Tak kira anak yang Ismail. Nampak? Kalau bunyi yang tu, biasanya kalau bunyi yang itu sifat. Tapi kalau ni dia idafah. Okey. Contohnya, misalnya kalau kita sebut Matarul Kahirah. Idafah kau sifat lagu tu. Matarul Kahirah, lapangan terbang Kahirah. Idafah. Tak kira lapangan terbang yang Kahirah. Kalau lapangan terbang yang besar, baru jadi sifat mausuf. Ingat dah? Sifat mausuf dengan idafah. Tak boleh tidak istilah ni. Lama duduk kata banyak kara tak kena tahu istilah. Bahasa dia lah nak mengaji. Tak sikut istilah kan nak royak gapo. Idafah dengan sifat mausuf. Saya agak boleh beza tak? Boleh beza sifat mausuf dengan idafah. Okey. Seperti contoh di atas. Kalimah bait rumah. Ia asalnya tidak disandarkan atau dimiliki oleh sesiapa. Bila sebut bait, tak tahu rumah siapa-siapa. Tiba-tiba disandarkan kepada ana. Menjadikan sebutannya baiti. Rumah saya. Maka status rumah sudah menjadi hak milik ana. Inilah dia panggil idafah. Jadi proses membentuk sesuatu kalimah supaya ia menjadi satu pemilikan seumpama ini dipanggil idafah. Nanti dulu tu payah tu. Nanti. Tak boleh banyak putih orang sekolah. Nanti sikit-sikit lah. Kalau royak lah ni buat kau serabut ke tak? Masuk slow-slow. Sikit-sikit dah. Baguslah sebab dia ada pertanyaan dah. Dia faham dah gambaran kalau lagu ni lagu mana lagu. Dia bertanya dah. Tengok. Perhatikan pula kepada ungkapan ni. Matarul Kahirah. Ungkapan ini termasuk juga proses idafah. Kalau tengok sini pun nak kata sifat dengan mausuh pun tak boleh nak masuk. Tak jadi dia. Satu mu'anah, satu muzakkar lah. Hak ni ada alillah, hak ni tak ada alillah. Mana boleh jadi? Kan kita sebut tadi, sifat dan mausuh mesti sepakat dua perkara. Mu'anah sama mu'anah, muzakkar sama muzakkar. Ada alillah sama ada alillah, tak ada alillah sama tak ada alillah. Bila kita temu matarul kahirah, ni bukan sifat mausuh dalam lagu ni. Hak ni muzakkar, hak ni mu'annas. Hak ni tak ada alillah, hak ni ada alillah. Tentu tidak sifat mausuh ni. Apa dia? Idafah. Cuma perbezaan idafah pada kali ini, tadi kita ketemu sebelum ni baitu huda. Tapi kita menyandarkan suatu kalimah kepada kalimah asal zahir. Bukan menyandarkan kepada dhamir. Dhamir ni ganti nama. Okey. Perbezaan kedua-dua bentuk idafah yang dimaksudkan, cuba tengok ni, bait kepada ana. Matar kepada kahirah. Dua-dua ni idafah. Tapi contoh pertama disandarkan kepada ana, isim dhamir. Dhamir ni maknanya ganti nama. Adapun al-kahirah tu ialah kalimah zahir. Kalimah asal. Jadi dua-dua ni idafah ni boleh kedua-dua. Sama ada disandarkan kepada ganti nama ataupun disandar kepada kalimah zahir. Kunci kereta itu idafah. Pintu masjid, kantin sekolah, itu semua idafah belakang. Kita sandarkan satu benda kepada satu benda yang lain. Okey. Padang bola. Apa lagi? Dah banyak dah benda tu nak sebut dah, boleh belakang dah. Okey. Pinggir nasi. Pinggir nasi. Okey. Jadi boleh kita simpulkan bahawa proses idafah boleh berlaku melalui dua cara, iaitu boleh diidafahkan kepada dhamir seperti contoh ungkapan satu di atas, dan ia boleh juga diidafah kepada kalimah zahir seperti contoh yang kedua di atas tadi kan. Dua-dua. Dari segi istilah, objek yang menyandar dipanggil mudhaf, manakala objek yang disandar dipanggil mudhafun ilaih.
Cuba sebut sekali mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi kita kembali kepada ungkapan tadi, mudhaf matarul qahirah. Kalimah matar adalah mudhaf, manakala al-qahirah adalah mudhafun ilaih. Matar al-qahirah. Ini mudhaf, mudhafun ilaih. Proses dia dipanggil idafah. Dalam sesuatu idafah ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih duduk belakang. Mungkin contoh-contoh ungkapan dalam jadual berikut boleh membantu pelajar untuk memahami proses idafah. Cuba tengok ni, mudhaf, mudhaf ilaih. Misalnya kita kata zaujah, isteri. Muhammad, zaujatu Muhammad, zaujah Muhammad, isteri Muhammad. Jadi zaujah jadi mudhaf, Muhammad jadi mudhafun ilaih. Bab ni mudhaf, al-bait ni ialah mudhafun ilaih. Babul bait, pintu rumah. Itu apa dah? Sayyarah, mudarris. Sayyaratul mudarris, kereta guru. Bait, bait Allah. Baitullah, rumah Allah. Itu apa juga baitullah. Okey. Mudir dengan al-madrasah jadi mudirul madrasah, pengetua sekolah. Okey. Habis kat itulah untuk kerja rumah. Kalau waktu ni tak ada dah, pukul 10 dah.